mak mertua dan bapa mertua saya. Mak saya, Ustaz saya nak tanya sikit, sayang ada syarat. Kadang-kadang kita salah tafsir kan. Macam mana saya teringat bila mana Nabi didatangi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni ayahnya suruh ceraikan isteri. Jumpa dengan Nabi, tiba-tiba Nabi kata, ikut ayahmu, ceraikan isteri. Ini satu benda yang zaman Nabi ni, kita jangan banding Umar dengan ayah kita. Sebab pernah berlaku pada zaman Ahmad bin Hanbal, ada orang datang kes macam ni juga. Ahmad kata tak payah cerai, tak payah ikut cakap ayah, sebab Umar tidak sama dengan ayah kamu. Tapi bila dia jumpa dengan Nabi SAW, disuruh ceraikan isteri dah. Maka Nabi SAW kata, ceraikan isterimu wahai Abdullah. So lalu bila ditengok kepada hadis ini, dikupas oleh Ahmad bin Hanbal, dia sebut Nabi suruh cerai. Nabi setuju dengan pendapat Umar, sebab Nabi kata selepas dia kahwin, dia makin jauh daripada Allah. Jadi ulama buat kesimpulan, tidak guna berkahwin, tidak guna ada suami kalau buat jauh daripada Allah. Tidak guna ada anak kalau jauh daripada Allah. Semuanya untuk dekat dengan Allah. Yang kisah bapak mertua suruh cari bapak mertua, dia tak ada. Itu tak benar. Yang itu tak ada riwayat. Baik Ustaz, saya bagi peluang kau Ustaz. Bagi sana, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dikasihi sahabat saya Imam Muda Ashraf, yang dihormati Prof Muhayya dan semua yang hadir, pihak penganjur. Tadi lepas slot Prof pagi tadi, ada sambil jumpa-jumpa sembang-sembang, ada salah seorang daripada kita gambar, Ustaz, Prof kata suruh pegang tangan isteri. Saya terlama dah isteri tak ada ni Ustaz. Saya cakap kat dia, pakcik carilah atas kapal ni buat balik. Cuma ada di kalangan kita yang barangkali juga datang kawan-kawan, suami tak ada. Ada juga yang datang, isteri tak ada. Tapi tak apa, life must goes on. Kehidupan diteruskan, insya-Allah. Kita boleh juga cari kebahagiaan. Buat Baitul Muslim. Kita tetap, kita ada cucu, kita ada anak, kita ada menantu. Saya baru-baru ni ada, mungkin kalau orang yang di KL, ada Masjid Ar-Ridwan, Nazir masjid yang salah satu masjid yang sangat aktif di KL. Nazir ni dia meeting pagi Jumaat, hari malam, Khamis malam Jumaat tu Al-Fadhil Tuan Guru Ni Aziz meninggal. Pagi Jumaat tu dia meeting Nazir masjid ni sehingga pukul 11 pagi. Lepas meeting dia ada satu program besar lah. Baru ni dia balik, mandi pukul 12 dia pandu kereta nak pergi masjid. Tiba-tiba dia sakit dada, kereta dia berhenti, kereta dia mati dalam kereta, dalam perjalanan nak ke masjid. Saya jumpa dia sebelum program tu, saya ingat lagi yang dia sebut ni, saya jadi melekat. Sembang terakhir dengan dia lah sebelum tu, dia kata, Ustaz, happiness is something that you have always redefined. Saya kata, apa benda pula ni Ji? Redefine tu apa? Kena definisi dia sentiasa ditakrifkan berulang-ulang. Redefine. Masa zaman sekarang ni nak tambah bapak mertua. Zaman subuh ni, kan? Bila dia zaman duha, dia zaman zuhur, dia zaman asar, dia zaman maghrib, dia zaman senja. Tadi hujung senja ada juga. Redefine. Ada orang yang masa mudanya dia nak pakai kereta besar, kereta hebat. Ada orang yang happinessnya berbeza. Saya kata, Ji, dah Ji happiness macam mana sekarang? Lepas tu Ustaz, dulu saya ingat masa nak pencet dulu apa aku nak buat lepas ni, dia jenis workaholic, semangat kerja. Saya sekarang dapat happiness di masjid ni Ustaz. Saya gunakan pengalaman dia, orang besar di sebuah bank dulu. Saya gunakan pengalaman saya ni untuk manage masjid ni. This is my happiness. Saya jumpa kegembiraan saya di sini. Dan dia kalau ke masjid memang berpimpin tangan dengan isteri dia lah. Alhamdulillah. So, redefine, kita selalu definisikan. Okey.
dalam satu program yang saya sebenarnya minta maaf banyak, saya segan nak bercakap depan saya ni orang berpengalaman banyak. Prof berapa tahun tadi? 35 tahun. Saya baru belajar jadi ayah. Yang sulung pun baru dah jadi 3. Jadi kat depan ni bukan nak mengajar lah, sepatutnya saya yang kena belajar daripada orang yang lebih berpengalaman. Tapi mungkin sekadar sharing lah secara sikit-sikit. Ada satu program, pasangan suami isteri diberikan kertas A4, diminta untuk senaraikan kekurangan pasangan masing-masing. Lagi banyak boleh senarai, lagi baik. Diberi senarai. Siapa nak tambah kertas? Ustaz, kertas. Seorang tu 2-3 helai kertas tambah. Berapa dapat? 17. Ni berapa? 22. Yang ni berapa? 15 ke atas lah. Tahniah semua. Okey, dapat Ustaz, dapat. Bagus. Pusingan kedua, diberi kertas, senaraikan kebaikan pasangan anda. Lama mikir, Prof nak tulis. Apa? Tak ada nak tambah kertas ke? Kosong aja. Kita selalu mencari kekurangan, mencari kesilapan, mencari yang tak betul pasangan. Berapa kali kita duduk seketika senaraikan selama hubungan kita ini pengorbanan pasangan kita, kebaikan dia. Kalau kita boleh senarai, nobody's perfect. Saya pun bukan sempurna, Imam Muda Prof kita pun bukan sempurna, banyak juga kekurangan ni. Tetapi kalau kita boleh pegang prinsip mencari kebaikan pasangan, saya kena bercakap secara umum lah, sebab bukan semua yang senja dalam dewan kita ini. Tetapi kalau kita pegang satu prinsip mencari kebaikan pasangan, dia ada kekurangan yang sama-sama kita perlu perbaiki. Itulah sebenarnya roh ketika kita menerima, aku terima nikahnya suatu ketika dahulu. Maknanya aku akan terima kekurangan dia, aku akan sama-sama baiki, dan dia kena tolong aku untuk baiki. Inilah kehebatan kalau kita tengok. Sudah pasti kita orang Islam ni, kita kena kembali kepada contoh yang the bestest. The best, betul tak Prof grammar? Tak apalah Ustaz, salah grammar pun tak apalah. The most bestest ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil sirah mubalaghah. The most bestest tu. Itulah pasangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hebatnya rumah tangga ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling aku cemburu ialah Khadijah. Sedangkan Aisyah tak sempat bermadu dengan Khadijah. Sebab selepas Khadijah wafat, Nabi tak kahwin lagi dengan Aisyah. Nabi kahwin dengan, Ustaz janganlah tanya, ceramah dah lah Ustaz. Jangan tanya kita orang. Lepas Khadijah wafat, Nabi kahwin dengan Saudah. Lepas Saudah baru Aisyah. Tapi Aisyah kata, orang yang paling aku cemburu ialah Khadijah. Why? Sebab selalu sangat kalau ada makanan-makanan lebih, Nabi kata pergi hantar ke kubur Khadijah. Tak kubur. Pergi hantar ke rumah kawan-kawan arwah Khadijah. Wow, true love. Nabi sayang tak ke Aisyah? Sayang. Appreciate. Bahkan Nabi ni selalu menyebut-nyebut nama Khadijah, sehingga Aisyah komplain. Ada hari ada riwayat menyebut, Aisyah komen, abang mak ni sebut lagi nama arwah Kak Jah tu. Jah dah ada dah. Tapi itulah, Nabi sayang pada Aisyah. Tapi masih lagi tersebut, arwah Kak Jah dulu kan. Maksudnya kanat hanya dulu. Sebut lagi. Balik ID, balik ke bilik masing-masing, tanya suami masing-masing.
Abang, kalau I pergi dulu, abang sebut tak nama I? Agak-agak dia jawab tu. Sebut, pergilah dulu cepat-cepat. Lalu masa itulah Nabi jawab. Nabi kata, Khadijah, ketika orang tak percaya kepadaku, tak beriman, she's the only one, she was the only. Dialah yang beriman, yang percaya. It's about trust, kepercayaan. Mesti kita kena bina dengan kepercayaan. Ustaz nak percaya macam mana dulu, handphone tinggal je kat mana-mana. Ni letak dalam batak tidur, Ustaz. Password handphone, password WhatsApp. Terah macam mana, Ustaz? Jawab telefon pun Ustaz, dia lari naik dekat atas. Dah tu sebab line kat bawah tak berapa clear lah kan. Kepercayaan, trust. Kata Nabi lagi, Khadijah mengorbankan hartanya membantu dakwahku, sacrifice, pengorbanan. Hargai Nabi, appreciate pengorbanan. Dan daripadanya lah aku mendapat zuriat. Rasulullah seorang yang sangat menghargai. Kita sekarang kalau fokus topik usia senja, dengan banyak susah payah yang kita lalui. Zaman susah dulu, ingat zaman susah dulu. Zaman sekarang boleh naik kapal ni, zaman Allah Ta'ala bagi rezeki lebih lah sikit. Walaupun mungkin anak yang bayar, mungkin kita bayar sendiri. Tapi dulu zaman anak-anak kita kecil, zaman susah, kita ingatlah pengorbanan ketika susah dulu sehingga kita sampai ke peringkat sekarang. Saya minta maaf banyak, bukan nak mengajar sangat ni, sekadar sedikit kongsian. Kita duduk baca-baca sejarah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga boleh jadi contoh. Wallahu a'lam. Ustaz boleh mikrofon dia? Tak boleh, yang tu masuk TV dia. Dia duduk kat depan mikrofon, angkat tangan dekat orang kampung. Sebut sikit Haji, dalam kapal ni kata. Boleh? Okey, cantik. Tolong make up artis ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Ustaz? Dr. Muhayya ni. Saya rancang nak mai tu dah setahun dah. Rancang nak mai ni. Saya ada berpoleh. Saya Kamarudin dari berpoleh. Nak tanya kat tadi tu. Kita ada, kita beri, kita dapat. Sekarang ni nak tanya, kita ada, kadang-kadang kita marah kat isteri kita atau isteri kita marah kat suami dia. Macam mana dia nak cakap tapi dia simpan dalam. Dia tak mau nak luar. Jadi benda tu diam lah. Diam. Jadi hang buat hang aku buat aku. Hang itulah. Jadi macam kita nak luahkan apa yang kita ada di dalam tu. Supaya kita boleh dapat apa yang ni lah. Oh, payah no. Payah. Sebab saya dah kahwin 39 tahun dah. Oh. Mungkin tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Dia bila kena marah kita diam. Haji apa yang tak dapat tu Haji? Tak dapat lagi apa ni. Hebat. Terima kasih. Terima kasih. Bagus soalan. Sebenarnya soalan ni saya rasa apply pada kita semua, betul tak? Pasal kita nak cakap payah. Pertama saya nak kongsi satu fakta dulu sebelum tu aja. Kita bila kita berkahwin dengan seseorang, ni saya kongsi idea Ustaz Fahrul ya, saya dengar dia cakap. Kita kahwin dengan 3 orang. Yang pertama, siapa kita sangka dia? Sebelum kita kahwin, saya rasa dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni. Lepas kita kahwin, baru kita tahu siapa dia sebenar. Oh, macam ni rupa orangnya. So, masa tu, bila kita kahwin tak seperti yang kita nak, apa reaction kita? Kan, kalau kita bukan, kita loser, kita akan walk out of the marriage. Tak payahlah, you are not as I expect. Macam-macam kita complain. Tetapi, most penting ialah kita fokus pada solution.
Bila Allah beri kita jodoh, itu terbaik untuk kita. Tidak ada yang Tuhan beri yang tak elok. So, the third person yang kita kahwin adalah siapa dia jadi lepas kahwin dengan kita. Maknanya sebenarnya bila kita kahwin suami isteri ni, kita sedang mendidik each other. Jadi bila kita komplain pasal suami kita, maka kita kata kenapa dia jadi macam ni, kenapa saya tidak boleh didik dia. Tu saya kata ada beri dapat. So kalau kita nak dapat baik daripada suami kita, kita kena beri baik dulu. Dan kita hanya boleh beri baik kalau kita ada baik. Dan kita ada baik kalau kita mantapkan akidah, kita sempurnakan ibadah, kita lembutkan akhlak. 3 ni mesti wajib. So masalah Tuan Haji sebut tadi ialah cabaran ialah dia panggil komunikasi. Selalunya kalau kita mula-mula kahwin, kita tak define awal-awal. Okey, saya nak cadangkan siapa yang dapat menantu, siapa baru kahwin Ashraf dengan Syed Nur Hisham, kalau baru-baru, walaupun baru lagi, terus buat macam agreement budaya keluarga kita. Maknanya kita mesti ada meeting, be able to communicate. Dan Tuan Haji, sebenarnya bila kita berkomunikasi, bukan apa kita cakap, tetapi kesan daripada apa yang kita cakap atas orang tu, pemahaman orang tu. Contohnya, kalau saya kata dekat Ashraf, tengok ya, praktikal ya, Ashraf, saya sayang awak. Satu lagi, saya tak sayang awak tau. Mana yang Ashraf mesti seronok? The first or the second? Susah nak jawab abang Oh, orang. Makcik tua dah ni, mak ni, tak apa. Okey? So contohnya macam tu. So maknanya komunikasi ni dia 3 perkara. Satu, perkataan 7%, intonasi 38%, dan fisiologi, emosi 55%. Maknanya kalau kita dalam rumah tangga, emosi yang kita ada cuma kasih sayang, hormat, murah hati, good emotion. So dengan sendiri intonasi bercakap akan baik dan perkataan akan keluar baik. Maka masa tu kalau kita nak marah nak apa, kalau kita punya akaun emosi tinggi dengan isteri, tiap-tiap hari sebelum tidur, terima kasih, minta maaf, ya, puji 10 banyak. Sebab akaun emosi ni something, konsep all of us mesti tahu. Akaun emosi ni kita deposit. Bila puji, kita deposit. Bila puji, deposit. Bila puji, deposit. So akaun emosi tinggi, bila kita marah, kita withdraw sikit, tak kurang. So kalau tak pernah puji, tiba-tiba marah, sebab tu kecil hati. Jadi kalau kita rela ditegur, kita sebagai suami, para suami, tolong angkat tangan para suami. Okey, balik ni kat bilik, buat kata, darling, tolong tegur I tiap-tiap hari. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan untuk orang memberi teguran padaku. Dan jadilah kita orang suka menerima teguran, bukan menerima pujian. Allahuakbar. Terima kasih. Ustaz, saya nak Syam mungkin boleh komen tentang bagaimana nak dapat kebahagiaan. Sebentar je ya, sebentar Ustaz nak komen sekejap, kemudian Tuan Haji ya. Bagus soalan tadi. Dari Perlis, bila nak balik kampung? Balik hari Khamis ni ya? Ha? Tak apa. Baru belajar. Tuan-tuan, di awal perkahwinan, siapa lebih manja? Isteri ke suami? Awal kahwin, isteri manja. Dah lama kahwin, siapa lebih manja? Isteri ke suami? Dia sebenarnya bila dah lama kahwin, orang lelaki jadi lebih manja. Tak percaya tengok Ustaz Aslim, dia asyik suruh isteri dia dukung je dia. Nak dia dekat lah. Baca buku Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maths. Buku tu Ellen Barbara Smith tu, subhanallah, buku tu cukup hebat. Kita kenal pasangan. Dia memang awal-awal kahwin biasanya isteri, tapi bila di usia semakin tu, kita orang lelaki ni manja dia lebih sikit. Tapi isteri pula, orang nak semayang ni, batal semayang. Jadi alhamdulillah, saya melihat
macam yang ditanya tadi, bagaimana kita nak meluah, kita kena ada sekali-sekala kita kena refresh balik cinta. Walaupun kita dah nenek, dah atuk, ada masa-masa bersama seperti program ini, Tahniah Pelayaran Islami. Umrah biasa orang buat kita. Kalau tengok kat Mekah, pipi tangan sokmo. Tapi bukan sebab romantik, takut sesak. Tapi betul dia si suami ni caring dia lain. Caring. Sebab tu kita kena create sesuatu yang mewujudkan balik perkara itu. Sekarang kita di tengah laut ini, jangan segan, jangan malu nak bibir tangan, makan duduk dua orang, sembang balik, cerita balik. Ingat tak dulu waktu you size S lagi dulu, ingat tak? Boleh sembang. Abang pun dulu pinggang 28, sekarang 38. Mari kita cerita balik. Ingat tak abang pergi Pinang saya dulu? Dia perlu sebenarnya kita romantik bukan orang faham romantik ni nak kena ada candlelight, romantik ni nak hot. Romantik ni kita be yourself. Kita mencari di mana kita di usia kita sekarang tu tak ada redefine. Apa kegembiraan yang sedang kita nak cari? Anak-anak di asrama dengan cucu. Apa lagi bang, dulu kita cuti, kita pergi sini, kita main ski, kita pergi sini, kita pergi shopping. Sekarang apa bang? Kita nak cari biar kita sentiasa terus happy. Ada orang happy dengan pokok bunga kat depan rumah dia. Ada orang yang happy dengan ikan dalam akuarium. Ya, ada orang dia dah 72 tapi dia rasa 27 lagi. Dia happy dengan pucu-pucu dia, pucu-pucu sokmo. Ya. Jadi kita cari berkenaan dengan meluah tadi. Sebab tu kadang-kadang disebut, saya kagum yang sebut, walaupun tadi kata mungkin tak boleh nak luah, tapi hebat 30 tahun lebih kahwinan tu. Ada yang kata, Ustaz, saya kurang bersefahaman dengan isteri. Kurang bersefahaman. Anak berapa? 9 anak. Kurang bersefahaman. Ya, jadi itulah sebenarnya, buanglah ego. Dia penyakit yang Prof sebut di awal tadi, saya memang setuju sangat. Kadang-kadang kita ni masalah yang paling utama dalam hidup kita terlalu ada ego masing-masing. Di antara suami dengan isteri, siapa egonya yang lagi kuat? Haji Suhaimi seorang yang seorang kuat. Dia biasanya yang paling kuat ego, isteri ke suami? Banyakkannya jawab suami. Orang lelaki diam, menunjukkan orang lelaki tidak ego. Betul. Ya, kan bro. Sebab orang lelaki dia merendah diri. Tawaduk. Jadi dia sebenarnya saya ada baca apa itu patah orang putih, tapi saya tak ingat bro bahasa orang putih dia. Tapi maksudnya ego orang atas, leader, pemimpin, suami, egonya dia tak nak dengar pandangan orang bawah. Oh yes, selalu. Tak habis lagi ayat ni. Ego seorang isteri asyik cari salah suami. Abang lah. Kalau leadership di pejabat, dalam kepimpinan, orang atas dia tak nak dengar orang bawah. Orang bawah asyik cari salah orang atas. So both ini adalah punca. So how sekarang suami dengar pandangan isteri. Sebab apa nak dengar? Bukan sebab ustaz kata, sebab Rasulullah mendengar pandangan isteri. So aku suami yang nak tiru Rasulullah, aku dengar pandangan isteri. Setuju isteri? Setuju. Dengar bukan ikut semua. Dengar. Rasulullah, he was a very good listener, pendengar yang baik dan nilai. Begitulah kita buang ego dan fikir yang terakhir sekali, fikir kita hidup ni pun berapa lama je lagi.
kita nak tinggalkan contoh-contoh yang baik pada anak-anak cucu kita. Anak-anak tengok, oh, mak, ayah, atuk, nenek gitu. Tinggallah contoh yang baik pada mereka. Wallahualam. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. Seronok dengar pandangan Ustaz. Kita ada soalan lagi ya, Haji. Ya, Haji, kalau yang tadi tanya Haji beratur je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Haji. Saya Haji Kadariah dari Segamat Johor. Saya pesara guru. Tapi nampaknya hampir 80% perbincangan kita menjurus pada suami isteri. Tapi saya ni seorang nenek. Jadi saya bersekolah zaman penjajah 60-an, 50-an. Jadi apabila masa era itu kebanyakan mak bapak kita berhuruf. Ustaz-ustaz tak ramai macam sekarang. Buka je TV semua ustaz masuk. Tetapi jadi saya kutip ilmu ni apabila dalam perjalanan saya ke usia emas begini. Jadi saya ingin zaman-zaman dulu nak balikkan semula supaya keluarga saya cemerlang. Dan salahkah saya sebagai seorang nenek untuk tarbiyahkan pada cucu saya? Kadang-kadang bila saya tegur, cucu saya kelip-kelip je mata dia macam dia terhap. Jadi sebagai seorang warga emas, saya ingin juga mengakhiri usaha saya supaya saya dapat gerak balik semula yang saya tak dapat dahulu kala. So pergilah madrasah sikit-sikit, buatlah apa-apa yang patut. Sambil itu saya melihat saya juga perlu bertanggungjawab pada anak cucu saya, keluarga saya dan masyarakat. Jadi bagaimana tip-tip imam muda ke whatever yang muda-muda ini, berilah panduan pada saya supaya saya balik hilang stres saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka satu soalan. Terima kasih Haji. Soalan daripada Haji tadi yang kat tangan tadi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Cikgu Daud, Cikgu Daud. Ya, Cikgu Daud, Haji Daud, Pak Daud, Datuk Daud. Tu tengok apa tu imam muda kita ni, dia besar keliling saya, sok ni. Tu nak tanya tu. Jangan tanya saya. Saya 1 hari bulan November yang lepas, Profesor, menyambut 50 tahun perkahwinan. Anak-anak saya semua balik dan yang memeriahkan lagi lah. Depa lah, saya tak ada duit, orang pincin. Tapi dia lah buat. Sehingga kan ada orang kata, apa khasiat, apanya jadi sampai macam ni. Padahal yang sampai ke peringkat ni tak ramai orang dalam 50 tahun kahwin ni. Ashraf tu baru setahun. Rasa macam setahun. Ya. Saya nak tanya, terutama Profesor, kawan saya kata bukan saya. Saya cemburu hak kawan, hak anak 4 bini, 4 anak 10A tu, hak Kelantan baru-baru ni. Apa hikmahnya ni? Apa cerita ni? 4 bini, 4 anak, semua cemerlang. Barangkali betul lah Profesor kata, kesabaran, apa tu, sharing is the word. Please cerita sikit tentang sharing. Thank you. Tu dia tu. Bro. Aisyah nak berapa A? Ustaz nak berapa A? SPM. Suami saya ada kat depan ni. Tak ada beri lesen pula kat dia. Okey, kita pertama Tuan Cikgu Daud, tahniah ya. Kalau 50 tahun kahwin, insya-Allah Tuan Haji telah menerima, dah ada formula, kita belajar semua. Saya faham soalan tu macam mana seorang yang ada 4 isteri, anak dia 4, semua 4A ya. Betul. Straight A. Oh, sorry. Maaf, saya kadang tak baca berita sangat, tak tahu. Tetapi dia punya falsafah di sebalik peristiwa ini atau perkahwinan ini, perhatikan, manusia ini dia sangat berjaya. Kalau dia berjaya menjadi ketua pada diri dia, maka dia boleh jadi ketua pada orang lain. So lihatlah pada orang yang berjaya ada 4 isteri, memang dibenarkan dalam Islam. Maka sebab kewibawaan, keadilan, ketakwaan, kesejahteraan sebagai seorang suami, maka beliau berjaya
menambat hati, menenangkan jiwa 4 orang isteri yang tidak rasa dianiayai, kerana beliau mempunyai kasih sayang melimpah ruah yang tak tahu nak letak kat mana. Macam Tuan Suhaimi kata ada 400% al-mamaki. Mamaki Ustaz Asli dia perkataan dia kata maka individu ini dia banyak sangat, dia boleh kongsi dan berjaya mendidik 4 orang isteri yang melahirkan anak-anak yang berjaya. Yakin tuan-tuan puan-puan sekalian, emosi ibu semasa mengandungkan anak secara saintifik menunjukkan, menentukan hormon apa dikeluarkan, dan bayi yang dikandung dalam hormon yang sangat stabil menentukan kognitif atau kecerdikan anak-anak. Isteri-isteri yang stres, kajian menunjukkan development baby itu yang prominent ialah dia punya muscle, lebih pada kekuatan fizikal, senang jadi gangster. Ini saintifik Tetapi isteri-isteri yang tenang, anak dia cepat bijak. Subhanallah. So kalau lihat anak dia 4 straight A, kita dah tahu status isteri-isteri dia semasa mengandung, menunjukkan orang yang lelaki yang benar-benar mampu untuk berpoligami, membuat apa yang syarak suruh, insya-Allah ada keadilannya, ada hasilnya. Dan macam saya kata, hasil kehidupan kita bergantung pada fikiran, emosi dan tindakan kita. Itu jawapan saya. Dan sharing is caring, memang kita ni memang patut kongsi apa yang kita ada. Terima kasih. Ibu tadi, Ibu Hajah tadi. Ibu Hajah, saya rasa dia tanya orang muda kot, kan tanya saya. Boleh. Yang Pro model lagi. Oh, okey. Cuma saya nak sebut ni saya dengar satu ulama mengatakan, kita umur peringkat macam kita ni, dan anak kita kaum pendakwah ni, suka sangat menasihati. Memang suka, memang sedap menasihati. Tetapi banyak orang tak suka dinasihati. Jadi saya nak diri saya, kita semua mendidik hati kita suka menerima nasihat dulu sebelum kita nak nasihat orang. Kita dakwah diri kita dulu, baru kita dakwah orang. Dan kalau saya sebagai nenek, saya pun nenek ada 4 cucu, insya-Allah 5. Kalau saya nak didik cucu saya mesti tentukan saya didik diri saya dulu. Dan kalau kita cakap pada anak, pada menantu kita tak dengar, saya akan ambil tanggungjawab bahawa mungkin saya something wrong with me, that what I say tidak masin. Jadi kalau kita sebagai nenek beleting aja, cucu pun nak rimas. Sebab kita tidak mendengar, kita bercakap aja. Masalah kita orang tua macam saya ni, bercakap tak mau dengar orang buda-buda remaja. Betul tak remaja? Betul? Ada remaja kat sini? Tuan Suhaimi, betul. Jadi bayangkan, orang yang tak suka mendengar tidak akan didengari. Orang yang tak suka dinasihati, jangan cuba nak menasihati. Itu teguran untuk saya. Terima kasih. Baik, Prof, saya nak tambah Ustaz. Sebentar, saya teringat kisah bila mana Nabi duduk dengan Ibnu Mas'ud. Nabi kata, "Iqra'u alayya al-Quran ya Ibnu Mas'ud." Baca Quran kepada aku, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, "Ya Rasulullah, Quran turun kepada engkau. Engkau dah baca, aku dengar." Nabi kata, "Sekali-sekala aku nak juga dengar bacaan daripada sahabatku." Tapi Ibnu Mas'ud baca Quran, Nabi bukan macam saja nak tunjuk kata dia ni appreciate orang, tapi Nabi dengar betul-betul. Sehingga Nabi menangis bila mana Ibnu Mas'ud baca Quran. Satu lagi kisah, Umar nak pergi musafir. Bila Umar nak pergi musafir, Nabi kata kepada Umar, "Umar, hati-hati jalan." Bila Umar nak keluar pintu, Nabi kata, "Umar, tolong doa untuk nabimu." Umar menangis. Menangis kerana dia kata, "Aku rasa aku tak pernah dengar satu permintaan yang sangat dahsyat daripada orang yang makbul doa." Mungkin kita duduk dengan isteri kita, kadang-kadang kita ni asyik kita yang tazkirah. Itu ustaz kan? Itu ustaz. Asyik tazkirah ya. Balik sekali-sekala, "Ayang, mungkin ada tak kena tolong tegur abang." Sebab orang perempuan ni bila kita suruh dia nasihat, dia tak jadi nasihat. Dia selalu macam, "Tak apa abang, dah okey dah." Tapi kalau tak suruh nasihat, dia rap. "Abang, kenapa abang pergi sini? Kenapa abang tak balik lagi? Stalking letak mana? Ya Allah, kan plekatnya abang. Aku tanya apa khabar?" Oh, dia mana? Jadi Ustaz, Tu cerita isteri orang lain lah kan. kita tak terkait apa.
Sebab Husna saya kenal, bukan macam tu. Dua-dua yang tanya tadi cikgu. Dia kehebatan cikgu ni, walaupun pencen orang panggil cikgu juga. Daripada nenek tadi, saya pun tu kata bukannya pandai sangat nak mendidik. Cuma ada satu selalu disebut, didiklah anak kita untuk zaman mereka. Kita tak boleh nak kata kita dulu, mak dulu, nenek dulu, dia tak faham dulu kita tu. Kita kena memahami zaman mereka, menyelaminya dan menyesuaikan prinsip didikan. Solat tetap kena jaga, aurat tetap kena jaga, tapi kena faham zaman. Kita tak boleh nak kata jangan Facebook. Dia tak kat rumah pun dia cari kat kawan-kawan. Ada saya kat satu surau tu, Prof, nak balik lepas isyak, ada seorang makcik lah, bukan kak, makcik. Ustaz nak tanya sikit ni. Apa dia, cik? Dia datang kat kereta. Nak tanya apa, cik? Facebook Ustaz apa? Kata, cik ada Facebook? Ada, Ustaz. Lalu jawapan dia tu yang saya terkesan. Dia kata, dulu makcik tak ambil tahu benda ni semua. Tapi makcik faham pada zaman sekarang teknologi ni seumpama banjir. Kita tak mampu nak kata jangan. Jadi makcik belajar Facebook apa ni, delete, tak tutup aurat, ini cakap apa ni, gini. Dia jadi friend, dia monitor. Saya kata ni yang kaedah yang mendidik anak mengikut zaman mereka. Kita fahami zaman. Dan satu lagi, nenek tadi, jangan rasa stres, insya-Allah. Kita buat setakat yang termampu. Cuma jangan tinggal doa. Dan Ustaz, macam mana saya nak confident, saya nak lagi kuat? Tadilah disebut dah banyak majlis ilmu dalam TV pun banyak sekarang, ya Allah. Biasa rancangan agama yang tuan-tuan tengok rancangan apa? Tanyalah Ustaz. Ente tanya, ene jawab. Banyak. Jadi we have no excuse dengan Allah. Itu tak ada alasan dah. Ada seorang nenek tu kata, Ustaz, saya dah berumur dah uzur sikit, tapi Alhamdulillah suami hadiahkan TV dalam bilik tidur. Jadi saya dekat TV kat luar kena berebut dengan cucu. Jadi lepas makcik semayang subuh, naik atas katil, duduk kaki gitu. Tengoklah Ustaz, tengoklah program-program. Saya kata patut pun waktu saya duduk dalam TV ada bau kaki orang, kan? Sebab dah kaki letaklah tepi sikit. Jangan letak kat hidung Ustaz, siang Ustaz. Jadi sekarang maknanya dengan ilmu ini kita akan jumpa jawapan ubat stres. Siapa yang rasa hidup dia stres, datang ke majlis ilmu. Tengok majlis ilmu. Sekali lagi, siapa yang rasa aku duit banyak dah, rumah banyak dah, kereta banyak dah, tapi tak jumpa satisfaction, datang ke majlis ilmu. Ini taman syurga di dunia yang akan melorong kita ke taman syurga di hari akhirat, insya-Allah. Hadir majlis ilmu. Saya awal bulan Disember baru ni, tu Haji Suhaimi datang jumpa kat Langkawi, dia kejar kita orang. Dia brief tentang program ni. Saya dengar tentang program ni, dalam kepala saya, Imam Hassan Al-Banna pergi berdakwah dalam kafe-kafe. Ni kita nak buat program ni pun ada orang kata, Ustaz, casino, Ustaz, naik kapal, ada apa? Ya, betul ada. Tapi, bila lagi kita nak sampaikan dakwah kita? Tahniah sekali lagi pada tuan-tuan yang menjayakan perkara. Ada majlis ilmu dalam kapal. Masya Allah. Kan? Ada majlis ilmu. Dan berapa kali ada di kalangan kita yang hadir dalam majlis kita hari ini, mungkin tak berapa sempat nak hadir majlis ilmu sebelum ni. Doa saya, moga-moga program kita ni mencetus kepada yang tak berapa sempat nak hadir. Balik program kita ni, aku nak pergilah juga majlis ilmu. Boleh? InsyaAllah. Ramai yang tak pernah hadir tu sebab jawab belaka. Alhamdulillah lah. Dengan majlis ilmu kita nak, siapa ada stres, siapa rasa tension, tak jumpa satisfaction dalam hidup, pergi majlis ilmu, akan jumpa jawapan ni, insya-Allah. Kemudian yang soalan Cikgu Daud tadi, Pak Daud tadi, yang sambut 50 tahun Jubli emas tu. Datuk Zul tu saya kenal. Yang Datuk Zul yang Kota Baru kan,
yang 4 orang anak daripada 4 orang isteri, dapat banyak A SPM baru ni. Saya kenal dia dan saya pernah pergi rumah dia, tapi saya pergi seorang-seorang, saya tak ajak isteri. Bocor. Tangan kanan. Sebab Datuk Zul ni saya khutbah Kota Baru. Lepas main Jumaat, tiba-tiba dia salam, dia bagi business card. Ustaz, ada masa kontak saya. Saya pun tak kenal siapa. Saya balik 2-3 bulan lepas tu jumpa balik business card dia. Saya MS lah. 2-3 bulan. Datuk Zul tu, yang Kota Baru baru ni. Datuk Zul. Dia ada Wisma Zul kat Kota Baru. Dia duduk di Pasir Tumbuh. Ada banglo sebiji. Panjang lah kisahnya. Tapi saya pergi program Kota Baru. Jom Ustaz nak ajak dia pergi ambil saya kat tempat program tu. Pergi rumah dia. Yang pelik bila saya pergi rumah dia, Prof, anak-anak saya tak tahu lagi dia ada 4. Sharing is caring. Jadi yang Ustaz, ni sarjan, ni korporat. Duduk sembang anak-anak sekali, duduk bergurau senda. Saya ada 4 Ustaz, dia kata. Oh ya ke Datuk? Saya nak belajar ni. Jadi saya nak belajar didik anak, saya kata kan. Jadi mana seorang lagi Datuk kata 4. Oh, hari ni giliran dia ambil anak-anak. Rupanya ada lagi giliran yang ni ambil semua anak-anak lah. Ambil orang ni giliran ni ambil anak orang ni. Dan tahu perkara Datuk buatnya ni tu. Dia kata satu perkara yang saya tak pernah tinggal. Tiap-tiap malam Jumaat memang kami akan berkumpul. Semua anak-anak, semua isteri-isteri, kami akan baca Yasin dan kami akan bergili-gili bagi tazkirah tiap-tiap minggu. Memang kalau staff saya nak panggil meeting ke, no. Nak program, nak appointment, no. Malam Jumaat kami akan berkumpul, bergilir bagi tazkirah. Isteri dia pun menyampuk, Ustaz, kalau Datuk bagi tazkirah boring Ustaz, panjang sangat. Tapi mereka ni boleh bergurau senda. Masa keluar paper ni pun saya rasa kat Datuk Zul ni, Datuk, yalah, petua ni. Tapi begitu, dia sangat-sangat strict bab solat. Tepat apa yang Prof kata tadi, seseorang yang boleh lead, boleh pimpin diri dia boleh sebarkan kasih sayang pada isteri, dan isteri dia nampak happy. Dia ada, saya pergi tu banglo sebiji dekat Pasir Tumbuh tu, ada 2-3 biji ke belakang, satu sebiji seorang. Kena cari banglo dululah, jangan ada raya lagi. Jadi kita nak pergi ke airport pun, saya berjalan dengan Datuk. Saya itai-itai isteri kat belakang, duduk sembang, bergurau. 3 orang, yang seorang pergi tugas ambil anak. Dia duduk sembang, singgah kat kedai nak empek lah apa. Saya duduk sembang ni, subhanallah. Kita melihat, saya kata tu, selalu orang menggambarkan negatif tentang apa yang telah Nabi buat. Maka tahniahlah Datuk memberi contoh yang baik, yang saya sendiri tak mampu nak buat. Oh, ngakulah. Buat masa ni lah tak mampu. Jadi bagus soalan Cikgu Daud tadi. Moga-moga kita cari lagi. Wallahu a'lam. Allah, banyak yang saya dapat daripada Ustaz Syed, antaranya rajin-rajinlah kita baca ya Yasin. Baik, Ustaz, boleh share business card tu? Saya kalau boleh tu kita ambil ada orang nak tanya soalan lagi ke? Saya nampak saya minta okey, minta maaf ya, kita hanya benarkan satu soalan yang terakhir. Boleh? Sebab saya nampak ada yang dah berdiri beratur. Ada Cik tu pula. Salah satu ni. Okey, datang. Okey. Haji. Baik puan, sekali kita berdiri terus, tanya ringkas kepada soalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Haji Hamzah. 70 series lah. 70 series. Yang tu bukan 7 series Pelayaran Islami baru 4 siri. Ini 7 series. Sebab tadi saya dengar soalan daripada Datuk Daud, yang sebenarnya Datuk Daud tu. Saya sama sahabat dengan dia. Saya ingin nak tahu dengan Profesor ataupun dengan Ustaz-Ustaz,
apakah yang boleh kita mengatasi masalah suka mengungkiti perkara-perkara yang lama dalam perbincangan suami isteri? Baik lagi. Sekarang mungkin. Okey, baik kita buka Puan. Kata suka mengungkit. Okey, Puan. Puan kita kumpul terus. Okey, Puan terus kepada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pada saya teruskan, saya mengucapkan tahniah kepada pelayaran Islami yang mengadakan pelayaran untuk pengisian zahir dan batin. Mana ilmu mananya untuk pemandangan dan dalaman. Sebab support start saya kata tadi, ada orang kata saya tak naklah pergi belayar untuk sebabnya tengok satu tempat je untuk laut saja. Kata bukan untuk tengok untuk laut tu untuk zahir, tetapi pengisian batin tu ada. Jadi okey, saya ucapkan tahniah kepada Encik Suhaimi yang telah mengajukan pelayaran ini. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan akan maknanya berkembang lebih besar lagi. Kita dengar ke apa yang dia kata, apa yang ajak tu, mungkin insya-Allah Allah akan insya-Allah sampai ke Gaza pelayaran. Okey, insya-Allah. Dan satu lagi saya ucapkan sebelum daripada soalan saya nak ungkapkan terima kasih kepada anak saya yang telah, anak saya satu dan ini satu, yang telah memberi sumbangan kepada saya untuk mengikuti pelayaran ini. InsyaAllah saya akan bagi tahu kepada anak-anak lain supaya mengikuti pelayaran ini, supaya ini banyak bermanfaat. Okay. Jadi saya nak tanya kepada kepada Ustaz satu soalan, sebab kalau kita hari ini usia yang senja, kita hendaklah berakhir dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ini ini saya nak berkongsi pengalaman, bukan kita ringkaskan soalan dia. Kalau lelaki, sebenarnya orang lelaki ni, dia bila dia belum kahwin, dia berbaik dengan dia sangat rapat dengan ibu bapa. Tapi saya cerita ni bukan cerita dongan, ini benda yang telah saya tahulah, dengarlah kan. Bila dah kahwin, bila suami tu terlalu berhubung baik dengan ibu, si isterinya cemburu sampai dia tukar nombor telefon. Sebab dia kata dia tak nak ibu ni berhubung dengan suami. Jadi ibu ni terutama ibu tunggal. Sungguh terasa hati dan makin dan duduk rumahnya sekiranya benda ni berlaku. Sebabnya saya dengar ramai wanita-wanita yang ahli, yang senja, yang tunggal banyak menderita kerana anak. Baik, terima kasih Puan. Tepuk tangan tu Ibu. Terima kasih. Haji nak tanya lagi? Okeylah, cukup lekong Okey Haji, nanti kita tanya dekat pada sesi-sesi yang akan datang. Ada lagi sesi lepas-lepas ni, insya-Allah. Baik, Ustaz, saya mungkin Ustaz boleh jawab dengan Prof. Cuma yang mungkin dalam sebelum berakhir, mungkin di sini ada yang datang bersama dengan kawan-kawan, dia tidak datang bersama dengan suami maupun isteri. Dan mungkin ada yang sudah berpisah, mungkin ada yang sudah pergi. Kita memahami. Jadi mungkin apakah maksud kebahagiaan yang sebenar dalam selama kita menjalani kehidupan sebelum kita bertemu dengan Allah? Jawab persoalan dan terus kita beri kesimpulan. Tak apa, saya dulu. Memang kebahagiaan adalah suatu yang semua orang nak. Orang Islam nak, orang bukan Islam nak, orang kaya nak, orang miskin nak, orang pakar besar nak, orang pakar kecil, semua orang nak kebahagiaan. Adilnya Allah,
semua orang berpeluang untuk mendapat kebahagiaan itu. Cumanya ramai orang dalam dia nak kebahagiaan, dia sendiri tak tahu kebahagiaan tu apa sebenarnya. Dia tak jumpa cari. Sebab dia tersilap faham. Dia merasakan duit yang banyak itu kebahagiaan. Dapat duit banyak lah, tak bahagia. Dia merasakan bahawa pangkat besar itu kebahagiaan. Dapat dah pangkat besar, tak bahagia juga. Ada yang merasakan dapat menantu itu kebahagiaan. Tengok cucu lah, dapat cucu lagi dia tak balik rumah aku sekarang. Kebahagiaan yang sebenar kita dekat dengan Allah. Kebahagiaan yang sebenar kita dekat dengan Allah. Ibu tunggal yang dekat dengan Allah, hidupnya kita tengok duit tak cukup, macam rumah buruk je, tapi okey, dia ada Allah. Orang kaya yang bahagia, dia ada Allah. Hartanya yang banyak, dia zakat, dia sedekah. Hilang sikit, dia tak rugi sangat. Rugi bisnes, tak apalah, tak ada rezeki. Orang miskin yang bahagia, dia tak deki orang, dia tak tipu duit orang, dia ada Allah. Itu orang yang benar-benar bahagia sebenarnya. Sebab tu kita, ada tak orang kaya yang bunuh diri? Ada tak? Sebab apa orang kaya bunuh diri? Ada tak orang glamour masyhur bunuh diri? Ada. Sebab apa bunuh diri? Saya ingat lagi dulu, apa nama yang penyanyi perempuan dulu yang kulit hitam tu, Amerika, Whitney Houston. Ya, kalau ada peminat dia kat sini, saya minta maaf lah. Cuma kita nak ambil pengajaran. Dalam glamour dia, hebat dia, tapi mati dalam tep mandi ada pengaruh dadah. Habis saya ingat, Prof, saya suka je ni kalau kuliah tak pandai sangat, cuma gini-gini saya suka ambil contoh-contoh kat luar sini. Masa Whitney Houston baru meninggal 2-3 hari, kebetulan saya kuliah kat sebuah surau. Jadi saya nak sebut contoh ni, bahawa kita akan mati bila-bila masa walaupun ni. Saya tak ingat nama dia. Jadi kat surau tu saya sebutlah, saya kata apa nama penyanyi kulit hitam Amerika yang meninggal 3-4 hari lepas, apa nama saya tak ingat. Ada seorang pakcik kat depan pakai serban, jubah, janggut putih. Dia kata Britney Spears lah. Dia berat pakcik. Rupanya secret admirer. Jadi gitu sebenarnya. Ada orang kaya, dia tak jumpa the real satisfaction dalam hidup. Allah sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah, you will find, kamu akan jumpa ketenangan yang sebenar. Ketenangan sebenar, ketenangan pada cucu, pada harta, pada pangkat, pada ni. Asal kita ingat Allah. Yang terakhir, peluang dapat pegang mic ni, saya nak kongsi satu doa untuk kita dan zuriat kita. Jadi siapa ada telefon mahal-mahal tu, boleh rakam video seminit je doa ni. Saya baca, kemudian kita baca sekali ramai-ramai. Boleh? Rabbi ja'alni, macam belum sarapan je. Buat makan macam dah makan kambing. Okey, sekali lagi. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Kita ulang sekali lagi. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Sekali lagi yang terakhir. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Silakan sendiri. 1, 2, 3. Silakan. Yang depan tu serentak, belakang dia bolong sekali bunyi. Tak apalah. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikan daku muqimas salah, orang yang jaga solat. Jaga, bukan sekadar sembahyang, dia jaga solat. Wa min dzurriyyati, dan juga kepada keturunanku. Solat tiang agama. Jadi orang yang jaga solat, moga-moga akan jadi orang yang jaga agama.
Wallahu a'lam. Okay, Prof, mungkin menjawab tentang mengungkit dan juga. Terima kasih Tuan Haji. Memang saya rasa hidup kita ni, kita terperangkap oleh 3 perkara. 2 perkara. Kebimbangan masa depan, penyesalan masa lalu. Dan saya nak kongsikan 3 perkara kita tanya diri kita. Bilakah waktu yang paling penting? Sekarang. Siapakah orang paling penting? Orang di depan kita. Dan apakah amalan paling penting? Buat saya. So kalau kita pegang pada prinsip ni Tuan Haji, mungkin tak ada. Sebab bila kita bersama seseorang, kita hargai dia, kita buat baik pada dia, dan kita be in the present. Bila kita dalam waktu sekarang, kita tak akan mungkin dulu. Dan bayangkan hidup kita ni, bila kita bawa kereta, kita tengok cermin mana? Adakah tengok cermin depan ke tengok cermin yang tengok belakang? Depan. Sesekali kita tengok belakang, takut ada orang nak langgar kita. Macam itulah hidup kita. Always be in the now, effective is now. Sebab kita naik bot ni kan ada buih belakang bot tu kan? Baik, yang menggerakkan bot ni, buih kat belakang tu ke enjin sekarang? Itulah kalau kita mengungkit, kita sedang tengok buih-buih yang dah lepas. Buih tu tak gerak pun hidup kita. Dan kebanyakan orang mengungkit ni sebab kalau kita perhatikan, kita mengeluh, merungut, mengumpat, benda dah lalu ke benda yang akan datang. Sebab itu saya kata prinsip tadi apa? Kebergantungan dengan Allah, mantap. Muamalah akhlak dengan manusia, lembut. Dan kita look forward, optimistik, jangan pesimistik. Dan kita reset minda, buang fail lama. So orang yang sifat mengungkit sebab satu kurang ilmu, maka insya-Allah mungkin yang Tuan Haji cakap tu, Tuan Haji boleh sampai pada family, jangan mengungkit, kita reset minda. Sebab dunia dalaman kita menentukan dunia luaran kita, iaitu kesihatan, ketenangan, kewangan, kekayaan dan juga ketakwaan kita. Dan untuk bahagia pada saya ialah, bahagia ni bila kita duduk seorang-seorang, kita bahagia. Sebab kita suka tak duduk dengan orang yang kita tak suka? Baik, kalau kita tak duduk seorang, maknanya kita tak suka diri kita. Dan kita tak sayang diri kita pasal tak sayang Allah. Maka pergilah ke arah ma'rifatullah, mengenal Allah, insya-Allah hubungan dunia kita akan kurang dan kita akan bahagia dan membahagiakan. Terima kasih Profesor Muhaya dan juga Ustaz Said Nur Syam. Jadi saya ni tidak ada apa-apa yang nak dikongsi, tetapi saya yang last sebab saya baru pulang hari Jumaat baru ni. Sebelum saya datang ke sini, saya pergi ada program di Kelantan 2 hari. Jadi ada kesempatan pada hari Jumaat tersebut, saya ambil masa untuk menziarahi pusara Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, bawa isteri. Jadi saya nak kongsikan sebab bila kita boleh jumpa dengan Datin, isteri Tuan Guru, saya suruh rumah saya pergi minta 3 benda. Yang pertama minta nasihat. Jadi saya nak kongsi nasihat ni. Yang kedua minta doa. Dan yang ketiga minta ambil gambar. Baik, 3 benda ni. Ramai orang datang, tak putus-putus orang datang. Alhamdulillah, isteri saya pergi seorang, berkesempatan untuk duduk sebelah dalam ramai-ramai, dia panggil Husna. Dia tak panggil Husna, dia panggil isteri saya. Duduk sebelah dan dia berbual direct dengan isteri. Lalu isteri saya sebut, saya isteri Imam Muda Ashraf. Dia pun tanya, Ashraf mana? Ashraf Muslim ke? Ashraf yang madu tu ke? Oh, mak saya cepat. Dah, bukan Ashraf. Ashraf ini suami saya kahwin seorang. Oh, dia cepat-cepat jawab. Perempuan kan? Dia cepat-cepat jawab. Kemudian Datin jawab, kahwin seorang, Alhamdulillah, bagus. Dalam banyak-banyak nasihat itu paling ingat. Dia kata, bagus kahwin seorang, dia kata. Dia tak larat nak nasihat sebab ramai sangat. Dia sebut pelan je. Dia suruh nasihat, isteri saya suruh nasihat untuk dirinya. Tapi Datin nasihatkan isteri saya, jadi isteri solehah, jangan lupa pesan kat suami, jadi suami soleh. Walaupun suruh nasihat kat isteri, tapi dia teringat dekat suami. Dia tahu kalau kita tidak soleh, macam mana kita ingin memberi sesuatu kepada orang yang dengan baik. InsyaAllah, semoga pada hari ini kita berpuas hati dengan forum ni. Anda semua mau lagi dah? Mau lagi dah?
Kami semua nak pergi Phuket, anda duduk atas kapal. Baik, insyaAllah. Semoga Allah temukan kita lagi dalam episod yang akan datang. Dalam mungkin selepas ini anda tanya, ana jawab. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi sesuatu. Dah banyak pelayaran, saya rasa Ustaz dan Ustazah regunilah yang terbaik sepanjang masuk taman-taman syurga ni. Alhamdulillah, pujian pada anda semua. Dan apa ni, kita macam mana sekarang? Sementara itu, sebelum kita keluar, kalau ada apa-apa, siapa nak buat sumbangan kepada pelayaran Islamik, apa ni, untuk kita sedekah dekat apa ni, anak yatim, tapi semua silakan. Dan dalam pada itu, kalau ada soalan-soalan yang ada rasa macam personal soalan, kalau jumpa Ustaz, boleh tanya, tak ada masalah. Tak payah tunggu forum, tak payah tunggu tazkirah untuk menanya soalan-soalan. Kalau ada soalan personal. Tapi jangan minta doa nak kahwin lain, doa nak dapat anak, nak dapat jodoh dengan ustaz-ustaz ni. Sebab ustaz-ustaz ni pun sama minta dekat saya. Pelik juga tak bangun-bangun ni. Sekejap, ada pengumuman sikit ya. Okey, selepas ni sekarang ni dah ada di Deck 9 demo untuk kelas memasak oleh Jaafar On dan juga menghias buah. Jadi kalau siapa yang nak pergi dulu 10.30 ni sampai pukul 11.30 ya, bolehlah pergi ke